Di negeri-negeri yang baru merdeka, negeri Sabah, berlangsung istiadat menyandang jawatan yang dipertua negeri, iaitu yang terutama Datu Mustafa bin Datu Harun dan juga Encik Donald Stevens dari kaum Kadazan yang menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Pada 27 Mei 1961, Allahyarham Tunku Abdul Rahman Al-Haj telah mencadangkan pembentukan Malaysia. Ia terdiri daripada 4 wilayah utama, iaitu Borneo Utara Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Pengumuman tersebut telah dibuat pada persidangan Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura. Bagi merealisasikan pembentukan Malaysia, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 yang dipengerusikan Allahyarham Tun Muhammad Fuad Stephens atau lebih dikenali sebagai Donald Stevens. Tujuan utama jawatan kuasa ini adalah untuk memberi penerangan kepada penduduk Borneo Utara, Sarawak dan Brunei mengenai penubuhan Malaysia. Pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Kopol telah ditubuhkan dengan dianggotai 5 ahli dan dipengerusikan oleh bekas Governor Bank England, Lord Cobbett. Tujuan penubuhan Suruhanjaya Kopol adalah bagi meninjau pandangan penduduk di Borneo Utara Sabah dan Sarawak sama ada menyokong cadangan untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Suruhanjaya Kopol telah membuat kesimpulan bahawa pembentukan Persekutuan Malaysia harus dilaksanakan. Namun, Lord Cobbett juga menekankan bahawa semua wilayah yang masuk persekutuan sebagai rakan setara. 3 syarat utama Suruhanjaya Kopol adalah: yang pertama, pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan IGC; kedua, Persekutuan Tanah Melayu ditukar kepada Persekutuan Malaysia; ketiga, kuasa autonomi dan jaminan khas dalam beberapa perkara diberi kepada Sabah dan Sarawak bagi mengekalkan kedudukan istimewa kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Akhirnya, pada 9 Julai 1963, Perjanjian Penubuhan Persekutuan telah ditandatangani di antara wakil kerajaan Britain, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Marlborough House, London. Penubuhan Malaysia akhirnya diisytiharkan secara rasmi pada 16 September 1963. Kesungguhan kerajaan persekutuan mula kelihatan pada tahun 2016 apabila Kerajaan Barisan Nasional menubuhkan jawatan kuasa pelaksanaan pihak berkuasa Sabah dan Sarawak. Disusuli dengan penubuhan jawatan kuasa khas Kabinet Perjanjian Malaysia 1963 di bawah Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2019. Komitmen Kerajaan Persekutuan untuk merealisasikan intipati Perjanjian Malaysia 1963 semakin ketara apabila Kerajaan Perikatan Nasional menubuhkan portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak pada tahun 2020. Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili telah dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak dan Datuk Hanifah Hajataib sebagai Timbalan Menteri. Beberapa tuntutan yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 telah berjaya dicapai. Di antaranya adalah penyerahan secara formal pentadbiran Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Kerajaan Sabah. Keputusan penyerahan kuasa pentadbiran yang dibuat ini tertakluk kepada kawalan keselamatan yang masih di bawah seliaan Kerajaan Persekutuan. Seterusnya adalah penyerahan kawalan dan pengurusan gas di bawah Ordinan Pengagihan Gas 2016 kepada Sarawak yang telah berkuat kuasa pada 1 Jun 2021. Tuntutan-tuntutan berkenaan telah berjaya diselesaikan dalam tempoh 4 bulan sejak mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin
pada Disember tahun 2020. Selain daripada itu, bermula tahun 2021, Petronas akan membayar cukai jualan produk petroleum kepada Kerajaan Negeri Sabah pada kadar 5% setahun. Pembayaran itu adalah hasil komitmen bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengarahkan perundingan segera dengan Petronas, sejurus Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah, dibentuk pada bulan September. Ia juga bukti keprihatinan dan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menzahirkan komitmen yang tinggi untuk membantu Sabah. Walaupun beberapa tuntutan sudah terlaksana, namun masih banyak lagi tuntutan yang perlu diperhalusi melalui proses perbincangan di antara Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan. Pada 23 Ogos 2021, Datuk Seri Haji Noor, Ketua Menteri Sabah, telah mengadakan pertemuan dengan pengerusi Petronas, Tan Sri Muhammad Baqi Saleh dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Tengku Muhammad Taufik, untuk membincangkan isu-isu berkaitan sumber minyak serta gas yang masih belum diselesaikan. Di samping itu, Datuk Seri Maximus Ongkile selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak telah menubuhkan jawatan kuasa perundingan bersama bagi mengkaji peruntukan undang-undang berkenaan hal-hal kewangan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab untuk meneliti pengiraan dan pembayaran geran tahunan. Ia termasuk mengkaji semula geran khas, termasuk bayaran balik 40% hasil kepada Sabah, seperti yang ditetapkan di bawah perkara 112 dalam kurungan D Perlembagaan Persekutuan. Di bawah kepimpinan dan komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Kerajaan Negeri di bawah Gabungan Rakyat Sabah, GRS, sangat berkeyakinan isu yang berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 akan dapat diselesaikan. Harapan turut disandarkan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang telah menyatakan keutamaan beliau untuk meneliti Perjanjian Malaysia 1963 dalam tempoh pencapaian 100 hari memegang jawatan tersebut. Perjuangan ini tidak mudah. Perjuangan ini belum selesai. Perjuangan ini akan tetap disuarakan demi membina Sabah yang makmur dan sejahtera. Marilah kita rakyat Sabah bersatu dengan pemimpin kerajaan negeri untuk bersama-sama menuntut hak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Selamat menyambut Hari Malaysia.